Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, eh? So kita boleh mula dah kot. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bersama kita pada pagi ini adalah tidak asing lagi iaitu Dr. Abdul Hanis bin Embong, pensyarah di Jabatan Kenegaraan dan Ketamadunan Pepal. Yang mana pada pagi ini Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan menjemput Ustaz lah untuk uh, berkongsi dengan kita semua satu tajuk yang cukup menarik. Betulkah bacaan Fatihah anda? Guru saya ingat masa saya belajar dahulu, dia kata dia 4 bulan. Itu guru kita kan, 4 bulan dia perbetulkan Al-Fatihah saja. Jadi ada sesetengah guru sangat tegas dalam bacaan Al-Fatihah. Sebabnya sekurang-kurangnya kalau kita ajar anak kita baca Al-Fatihah 17 kali dia akan baca dalam solat, yang mana pahala tu mengalir lah. Anak kita baca dapat dekat kita kan. Kalau dia niatkan untuk kita lah. Jadi saya tak nak ulas panjang lah. Saya serahkan pada Dr. Abdul Hanis untuk menyampaikan perkongsian beliau dengan tajuk Betulkah bacaan Fatihah anda? Analisis pada makhraj dan sifat huruf kritikal. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Aisyah Abdullah atas jemputan pada sesi kali ini. Terima kasih juga kepada PEPAL, pihak Wacana Urustia Wacana Ilmiah. Okey, jadi saya Abdul Hanis bin Embong. Pada pagi ini insya-Allah saya akan jelaskan kepada semua sedikit pengisian pada Ramadan inilah, saya kira, sebab apabila kita sebut sahaja Ramadan, ia sinonim dengan Al-Quran. Jadi tajuk yang saya letakkan di sini ialah betulkah bacaan Fatihah anda? Analisis pada makhraj dan sifat huruf kritikal. Sebelum tu, bagi kita memberkati kita punya majlis ilmu ini, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan bentangkan saya punya sedikit kajian dan juga pengalaman lah sepanjang berkecimpung dalam bidang Al-Quran ini, insya-Allah. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, boleh ajukan dalam ruangan chat ataupun boleh unmute mic dan juga tanya directly lah. Sebab ini lebih kepada santai-santai tapi sampai. Santai tapi sampai. Okey, tapi kalau ikut slide saya ada dalam 28. Dr. Aisyah, boleh kalau lebih daripada sejam? Hello Dr. Aisyah. Dr. Aisyah sudah tak ada sini. Okey, baik Jadi kalau lebih daripada sejam tu, saya rasa tak apalah saya akan lajukan slide ini supaya lebih difahami ramai. Okey, baik. Jadi ini ialah kandungan yang saya akan jelaskan pada hari ini. Yang pertama ialah permasalahan. Yang kedua ialah analisis makhraj dan juga sifat. Yang ketiga ialah penyelesaian. Jadi kalau lihat di hadapan ini, yang pertama ialah saya akan kupas dulu permasalahan yang berlaku dalam tajwid dan juga tartil. Kemudiannya bacaan pelajar dan juga bacaan orang awam, orang umum. Dan juga akhir sekali ialah aras kemahiran Al-Quran. Okey, aras kemahiran Al-Quran. Manakala pada yang kedua ialah analisis makhraj dan juga sifat, iaitu makhraj huruf kritikal dalam surah Al-Fatihah dan juga sifat huruf kritikal dalam Fatihah. Jadi supaya kita aware lah
apabila kita baca lepas ni tidak mengulangi kesalahan dalam Al-Fatihah. Yang ketiga ialah penyelesaian. Okey, penyelesaian yang saya berikan ada 3, iaitu secara tematik. Nanti saya akan ulas. Yang kedua ialah praktikal dan juga talaki berguru, dan juga yang ketiga ialah integrasi 3T, talaki, tadrib dan juga tajwid. Okey, setakat pengalaman yang saya ada dalam bidang Al-Quran, jadi apabila saya nak cakap tentang Quran ni bukan perkara yang senang lah. Jadi sedikit sebanyak apa yang saya boleh kongsi di sini, saya punya pengalaman dalam Al-Quran. Yang pertama, saya ada Alhamdulillah menghafal Quran di Mak Tahfiz Al-Quran Negeri Terengganu. Nama sekarang ni dulu IQT. Sekarang ni IQT naik kepada KQT, College Quran Terengganu di Padang Midin, Terengganu. Tetapi dia ada 2 entiti di situ ya. Satu KQT, College Quran Terengganu, College. Yang kedua ialah Mak Tahfiz Al-Quran Terengganu. Dia kekalkan semula. Jadi saya pada 2002 sehingga 2006 berada di sana, dan juga G14 ialah generasi 14. Sebab di sana tidak ramai orang kata pelajar di sana. Satu kelas dalam 18 orang sahaja, 18 lelaki, 18 perempuan. Saya ialah generasi ke-14 apabila bermula daripada generasi yang pertama, saya pun tak ingat bila. Baik, kemudiannya saya mengambil syahadah Quran di sana. Okey, kemudiannya mengajar Quran 10 tahun lebih kurang. Sebelum pergi ke Jordan, lepas daripada balik Jordan, degree saya masih mengajar Quran. Kemudiannya belajar Quran di Malaysia dan juga Jordan. Ada sempat berguru bertelaki di Malaysia, beberapa orang guru, dan juga di Jordan beberapa orang syekh di sana. Tapi saya tak beritahu sinilah, takut nanti panjang. Untuk rekod pada remaja, saya pernah Johan Hafazan Remaja TMB 3 kali berturut-turut. Kemudiannya Johan Negeri Terengganu pada 2007, 2008 begitulah kot saya rasa. Jadi saya wakili Terengganu untuk 1 hingga 15 juzuk, tetapi pada peringkat kebangsaan kalah, tak ada rezeki. Kemudiannya pada yang bawah sekali, saya juga dilantik sebagai Hakim Hafazan Negeri. Saya juga terlibat skim hafazan dewasa dan juga sedikit penulisan berkaitan dengan buku tafsir dan fiqh, artikel banyak berkaitan dengan fiqh, modul banyak berkaitan Quran dan juga fiqh, akhbar saya tulis secara general berkaitan dengan keislaman, Islamic thought ataupun Islamic studies. Ini ialah buku dan juga modul yang berkaitan dengan Al-Quran yang saya sempat highlightkan, diterbitkan di UMT. Ini diterbitkan di UMT semua pada tahun 2020. Ada hafalan Quran Comprehensive STEM. Yang ni ialah di UMT sendiri saya guna untuk student asasi STEM. Start kohort yang pertama, kohort yang kedua, ketiga dan juga yang keempat. Kemudiannya pada 2017, sebelum tu lagi, saya masuk UMT pada 2016. Jadi di 2017 saya menghasilkan buku Ulum Quran Ulul Albab, fokus kepada makhraj huruf dan juga sifat sahaja yang kritikal. Kemudiannya saya upgrade buku ini daripada modul pergi kepada buku pada tahun 2022, Tajwid Qurani serta aplikasi teknologi dan spektrogram Al-Quran. Yang ini akan terbit pada April tak silap saya. Pada April 2022, bulan ni lah, bulan ni. Ini ialah modul dan juga asas Quran yang copyright UMT tapi diterbitkan oleh sekolah kerana untuk memudahkan penggunaan kepada peringkat rendah. Pada tahun 2022, yang pertama asas Quran ni jilid 1, jilid 2 dan juga panduan guru ialah cara untuk menilai bacaan yang ada pada jilid 1 dan juga jilid 2. Baik. Okey, saya teruskan dengan permasalahan yang ada apabila saya mendengar bacaan Al-Fatihah dan juga saya membaca Al-Fatihah. Jadi yang pertama sekali, apabila kita sebut sahaja Al-Fatihah ini, ia berkait dengan ayat Al-Quran. Dan juga ayat Al-Quran ia berkait dengan Al-Quran dan juga tajwid. Jadi apabila setengah orang dia baca Quran tanpa mengetahui tajwid yang komprehensif, maka bacaannya akan menjadi tidak sedap didengar. Kalau salah tu dari sudut orang yang mahir dia tahu salah. Tetapi bagi orang awam dia tak tahu salah, tetapi dia hanya boleh beritahu tidak sedap didengar. Itu sahaja. Sebab apa Al-Quran ini diturunkan secara bertajwid? Sebab ia ialah berasaskan kepada ayat Al-Quran dan juga bacaan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi saya untuk tajwid dalam Al-Quran ini sangat kritikal lah, sangat penting.
Kalau kita tengok juga dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila", bacalah Quran dengan tartil, "Warattalnahu tartila", kami membacakannya dengan tartil, dengan tersusun, dengan bertajwid. Dan juga yang terakhir sekali ayat Al-Quran, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih". Jadi perkataan haqqa tilawatih bermaksudnya dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawati diterjemahkan oleh Ibnu Kathir bermaksud bacaan yang penuh dengan tamakninah dan juga tajwid dan tartil. Jadi bagi saya sangat penting dan juga wajib baca Quran secara bertajwid. Sekiranya tidak ada tajwid maka ia dikira sebagai berdosa. Boleh semua? Dalam syair Ibnu Al-Jazari banyak disebutkan berkaitan dengan siapa yang tidak mentajwid Quran maka athimun, berdosa. Man lam yujawwidu faqad athimun. Lebih kurang begitulah. Siapa yang tidak membaca secara bertajwid maka berdosa. Kemudiannya yang kedua ialah elemen tartil dalam bacaan. Yang dimaksudkan di sini ialah tartil apabila Al-Quran tak sebut tajwid. Okey, satu perkara yang saya nak highlight di sini ialah Al-Quran tidak ada satu pun dalam Quran kalimah tajwid itu. Tidak ada. Yang ada ialah tartil. Warattalnahu tartila, warattilil Qur'ana tartila. Dua tempat dalam Al-Quran, 30 juzuk, ada dua tempat itu sahaja. Cuma Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia menjelaskan tajwid tartil itu bermaksud tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, iaitu mempercantikkan huruf-huruf dan juga mengetahui dekat mana tempat nak wakaf, tempat nak berhenti. Jadi di sini ulama mengambil iktibar daripada kalimah tajwid itu, bukannya kalimah tartil. Sebab tartil itu lebih kepada baca, susun, sistematik. Manakala tajwid mempercantikkan, memperelokkan. Jawada yujawidu tajwid. Jadi kalimah tajwid itu lekat dalam diri kita, sedangkan pada permulaan dalam Quran tidak dinyatakan, pada zaman Nabi Muhammad pun tidak dinyatakan tajwid itu secara khusus. Tetapi elemen itu adalah. Disiplin ilmu tajwid ni luas. Jangan sebab nanti saya akan jelaskan beberapa peringkat yang kita perlu tahu untuk disiplin ilmu tajwid. Kemudiannya yang terakhir sekali ialah orang awam dan juga para pelajar dia keliru tentang al-lahan, kesalahan. Jadi ada yang menganggap itu kesalahan yang kecil maka tidak diendahkan. Manakala setengahnya menganggap semua kesalahan itu kesalahan yang besar maka sentiasa memperbaiki bacaan mereka. Jadi kalau ikut di sini ialah bacaan orang awam, bagi pandangan saya ialah pada tahap yang baik, tetapi ia tidak sampai pada fahaman yang tinggi. Dia hanya pada fahaman yang asas. Nanti saya akan jelaskan apa fahaman tinggi dan juga fahaman yang asas itu. Kemudiannya bacaan pelajar secara khusus mengambil subjek personality ulul albab. Okey, ini ialah bacaan pelajar saya yang saya ambil daripada bacaan mereka live, kemudiannya rekod dan juga muatkan dalam Google Drive. Jadi apabila mereka muatkan dalam Google Drive, surah Fatihah sahaja, durasi dalam kurang daripada 2 minit, kurang daripada 1 minit kadang-kadang bacaan tu. Jadi saya dapat menganalisis bacaan mereka secara khusus dan juga apa yang saya buat ialah praktis pada aktiviti berkumpulan. Yang bawah ni lah. Yang atas ni ialah mereka save di dalam Google Drive saya. Kemudiannya yang bawah ni, gambar satu lagi ni ialah mereka praktis apa yang saya ajar. Jadi supaya mereka lebih praktikal dalam bacaan yang bertajwid. Sebab pada kursus personality ulul albab ini yang saya conduct di UMT, mereka wajib untuk hafal 40 surah. Bermula dengan Ad-Duha sehingga An-Nas. Tapi malangnya apabila saya mendengar Al-Fatihah, banyak salah. Jadi apa yang saya buat ialah pertama mereka tengok video saya di YouTube. Type nama saya, ada 3 video dalam Fatihah. Praktis, dengar secara kendiri, rekod dan juga save dalam Google Drive. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu sejam pembelajaran mereka bergerak dalam kumpulan masing-masing. Masing-masing membacakan ayat Al-Quran. Saya dah letakkan dia punya had dan juga akhirnya mereka merekodkan 2 perkara. Yang pertama ialah jumlah kesalahan. Yang kedua ialah jenis kesalahan. Yang ketiga sekiranya ada komen kesalahan. Okey, baik. Kemudiannya yang terakhir sekali untuk permasalahan yang saya timbulkan di sini ialah statistik kelemahan dan kesalahan Al-Quran yang meningkat. Walaupun Quran ini kita dah belajar daripada awal, daripada tadika pergi kepada sekolah rendah, sekolah menengah, tetapi kajian yang ada di
di universiti menunjukkan bahawa masih lagi pada tahap yang tinggi kesalahan dari sudut bacaan. Jadi ini perkara yang perlu kita selesaikan dengan begitu signifikan lah. Okey, baik. Ini rekod. Jadi saya dengar, saya pun ulas dan juga saya minta apa kesalahan direkodkan dan juga tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi kesalahan yang biasa dilakukan ialah kesalahan yang kecil lah. Bukannya kesalahan yang besar. Okey, ini ialah taksonomi pembelajaran yang umum oleh Bloom. Okey, yang pertama ialah dia ambil daripada pengetahuan, kemudiannya pergi kepada kefahaman, pergi kepada aplikasi, analisis, sintesis dan juga penilaian. Jadi untuk yang umum ini, dia ada pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Tetapi apa yang saya buat ialah apabila melihat taksonomi pembelajaran ini dikaitkan dengan Al-Quran, saya dapat keluarkan beberapa perkara. Yang pertama, pada peringkat pengetahuan, ia berasaskan daripada dengar. Okey. Dalam Quran beritahu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi Allah mendahulukan kalimah sam'a. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah menciptakan as-sam'a. Sam'a ialah pendengaran. Jadi bila baby baru lahir dia dengar dulu. Tak boleh lihat, tak boleh berfikir, tak boleh perkara yang lain lah. Wa ja'ala lakumus sam'a. Sam'a ialah pendengaran. Wal absar ialah penglihatan. Wal af'idah. Af'idah ialah hati yang kecil. Barulah mereka boleh berfikir. Jadi mula-mula sekali ialah dengar. Dan juga saya rasa pada surah Al-Fatihah, kita tidak menghafal secara khusus. Kita mendengar dan juga kita hafal secara automatik. Itu yang saya alami lah. Dan juga saya rasa para pendengar pun mengalami perkara yang sama. Maksudnya ialah bukannya hafal betul-betul Al-Fatihah, tetapi melalui pendengaran itu, dengar, lepas tu terus ingat. Jadi saya ulas di sini ialah mula-mula ialah dengar. Jadi pada bulan Ramadan ni banyakkan dengar bacaan Al-Quran bagi yang tak boleh baca lah. Bagi yang tak boleh baca, yang tak ada suara macam saya, contohnya tak ada suara kan. Lepas tu apa lagi, tak sempat naik kereta. Jadi kita banyakkan mendengar Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam Quran Allah beritahu apabila dibacakan Quran fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, insafi, senyap, la'allakum turhamun, moga-moga kamu mendapat rahmat. Dan juga elemen mendengar ini sangat signifikan dengan penurunan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama ialah Iqra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Gua Hira, Nabi bertemu dengan Jibril alaihi salam dalam keadaan Nabi tak reti baca. Tetapi Jibril alaihi salam peluk dan juga Iqra, bacalah. Sebanyak 3 kali. Ini hadis yang masyhur, yang sahih, yang kita biasa dengar start daripada kecil sampai sekarang. Cumanya point nak beritahu ialah Jibril suruh Nabi dengar dulu, Iqra. Nabi dengar dulu, Iqra. Lepas tu barulah Nabi kata, ma ana biqari, aku tak boleh baca 3 kali. Kemudiannya Jibril baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat, Nabi pun sebut dan juga baca dan hafal. Ini pada peringkat yang ke atas tu. Nabi tidak membaca, tapi Nabi sebut dan juga Nabi hafal. Jadi peringkat pertama ialah dengar. Tengok ni. Peringkat kedua ialah sebut dan juga hafal. Jadi itu yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak reti baca lagi. Baca tu bermaksud dia tengok buku, lepas tu dia pun baca satu-satu. Itu maksud baca yang saya tuliskan di sini. Kemudiannya pada peringkat yang lebih tinggi barulah pergi kepada boleh baca. Dan juga hakikatnya apabila kita sebut sahaja boleh baca, ia ialah fahaman pada tahap yang asas, bukannya pada tahap yang tinggi. Ini semua perlu makruf dan juga perlu maklum lah. Bahawa apabila kita boleh baca Quran, kita boleh mengenal Quran, sebenarnya itu ialah fahaman yang asas. Jadi apabila kita nak pergi kepada lebih tinggi, fahaman yang tinggi, dia ada peringkat-peringkat dia lah. Apabila kita dah boleh baca, alhamdulillah fahaman yang asas. Tetapi jumlah kesalahan kita letak tepi, fasahah kelancaran kita letak di tepi. Barulah kita pergi kepada yang atas sikit, iaitu teori dan juga praktis. Teori dan juga praktis yang kita dah belajar, contohnya nun mati, mim mati, kita padukan dengan praktikal dalam bacaan kita seharian. Setengah orang dia mampu menyatu padukan perkara tersebut. Setengah orang dia tak mampu untuk menyatu padukan.
Jadi dia tak boleh nak fikir sama ada dalam bacaan itu kena tak dengan teori yang dia belajar. Setengah orang dia mampu. Jadi itulah nak beritahu di sini bahawa kepandaian, kefahaman itu ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang belajar dia kurang faham. Ada orang belajar dia mudah faham, dia cepat faham. Itu kefahaman milik Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kemudiannya apabila dah teori dan juga praktis, barulah pergi kepada lancar dan juga aplikasi. Maknanya apabila dia baca dalam satu muka surat, kurang kesalahan. Kalau ikut piawaian saya, orang yang baca Quran yang lancar itu ialah kesalahannya sama ada tidak ada salah. Itu sangat bagus dalam satu page muka surat tu. Yang kedua ialah kesalahannya kurang daripada 5 kesalahan. Ini piawaian saya lah. Jadi untuk sidang pendengar, cuba buka Quran. Nanti cuba baca mana-mana muka surat. Jangan baca yang kita dah biasa. Contohnya Yasin tak aci. Ataupun awal Baqarah tak aci. 3 kul tak aci. Buka mana-mana yang kat tengah. Cuba kita baca. Kalau kita baca, kita tulis sangkut dan juga salah itu kurang daripada 5 kali. Maka itu ialah bagi saya lancar. Okay? Tetapi kalau tak ada salah langsung, itu sangat-sangat lancar. Jadi bagi saya untuk tak ada salah tu sangat sukar kecuali dia dah mahir dan juga dia menghafal Al-Quran. Jadi lepas teori pergi kepada lancar lah. Okey, kemudiannya barulah pergi kepada sintesis. Sintesis ni ialah boleh merangkumkan semua bahagian-bahagian yang kompleks. Itu maksud sintesis. Yang ni saya ambil daripada buku Dr. Rohana Mansur ni. Jadi dalam buku ni dia ada cerita aras kognitif soalan. Jadi Dr. Rohana dia bagi hadiah kepada saya buku ni, jadi saya manfaatkanlah. Jadi dia kata sintesis ialah kemampuan untuk mengumpulkan maklumat-maklumat yang kompleks, bahagian yang kompleks di dalam satu tempat. Jadi apa yang saya letak di sini ialah teori, dia lancar, barulah dia boleh mencapai kefahaman yang tinggi. Jadi apabila kita boleh faham ilmu tajwid, kita boleh baca dengan baik, maka itu ialah kefahaman yang tinggi, aras yang tinggi, bukannya fahaman yang asas. Kalau baca banyak salah, tajwid pun kurang mahir, maka itu faham yang asas, fahaman yang biasa-biasa orang awam. Tetapi kalau kita nak lebih mendalam, kita nak jadi guru Al-Quran, paling kurang saya kira kena kefahaman pada peringkat tinggi ni lah. Lepas tu barulah kepada penilaian, maksudnya dia boleh menilai. Kemudiannya yang terakhir sekali ialah penghayatan. Saya masukkan di sini penghayatan, maksudnya dia kuasai semua bacaan Quran dan juga dia bersedia untuk pergi kepada bidang yang lain berkait dengan Quran. Contoh tafsir. Contoh yang kedua ialah qiraat. Contoh ketiga ialah dhabtul Quran. Contoh yang keempat ialah ulum Quran dan juga lain-lainnya. Jadi maksudnya apabila kita sebut saja orang dalam bidang Quran, dia kena ada semua ni. Kalau guru kita bertemu dengan guru Quran, kita tengok adakah guru ni dia ada semua benda ni. Kalau ada semua benda ni, alhamdulillah. Kalau tak ada pun, kita tengok tahap dia, kita belajar sekadar yang kita mampu dengan dia. Lepas tu kita cari guru lain yang lebih mahir. Okay, boleh Itu ialah aras pembelajaran Al-Quran yang saya garap berasaskan kepada taksonomi Bloom tadi dan juga pengalaman dan beberapa ayat Quran dan buku tajwid lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada analisis kesalahan sebutan dalam Al-Fatihah. Okey, selepas daripada saya menilai bacaan pelajar dan juga saya pun membuat kesalahan yang sama sebelum belajar dan juga kita pergi ke masjid ke surau mendengar bacaan Imam Bilal, ada beberapa kesalahan. Jadi dapatlah saya simpulkan pada hari ini ada 3 analisis umum yang saya boleh buat. Baik. Analisis yang pertama ialah tahap bacaan. Okey, yang ni ramai yang keliru dan juga masih ramai yang tak tahu cara aplikasi. Yang kedua ialah bunyi dan sebutan. Ini pun ramai yang keliru antara bunyi dan juga sebutan. Dan juga yang ketiga ialah kesalahan dalam sebutan. Kesalahan dalam sebutan. Okey, analisis yang pertama ialah tahap bacaan ialah pembaca tidak pasti tahap bacaan yang sedang dibaca dan fokus kepada rima atau lagu sahaja. Ini orang awam biasa macam ni. Maksudnya dia tidak tahu tahap bacaan. Tahap bacaan ada 3. Kalau ada buku, kalau ada pensil, catatkan di tepi. Tahap bacaan ada 3. Yang pertama ialah bacaan yang digelar sebagai at-tahqiq. Bacaan yang sangat perlahan. Ini beginner. At-tahqiq. Sangat slow, perlahan. Yang kedua ialah
at-tadwir, iaitu pertengahan. Dan juga yang ketiga ialah al-hadar. Al-hadar ialah laju. Kalau nak tahu lanjut boleh beli buku saya dengan penerbit UMT. Pengarah pun ada kat sini. Jadi tajuk buku tu ialah Tajwid Qurani. Tajwid Qurani. Di situ saya beritahu secara jelas tahap bacaan. Jadi orang awam dia tak tahu tahap bacaan. Dia tak tahu sama ada bacaan dia ialah slow ataupun pertengahan ataupun bacaan itu ialah bacaan yang laju. Dia rangkumkan dalam satu. Apabila dia dengar pertandingan Quran tilawah, dia pun semangat baca slow satu persatu. Apabila dia pergi ke masjid ketika mana bulan Ramadan, imam baca secara hadar, secara laju. Jadi ia pun nak tiru. Jadi tapi dia tiru itu ialah berasaskan kepada lagu ataupun rima. Lagu. Jadi kalau lagu sedap, cantiklah. Tapi sebaliknya dalam disiplin Al-Quran, lagu itu diletakkan di belakang. Lagu itu akan hadir sendiri apabila kita fulfillkan semua hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran. Jadi di sini saya ulang sekali lagi. Yang pertama, bacaan secara tahqiq sangat perlahan. Sesuai untuk orang yang baru belajar Quran. Yang kedua ialah tadwir. Tadwir ialah pertengahan, tak laju, tidak perlahan. Yang ketiga ialah al-hadar, laju. Laju ni contohnya orang yang menghafal Quran. Dia nak habiskan 5 juzuk dalam satu hari, maka dia kena baca secara hadar. Kalau baca secara tahqiq, alamatnya dia tak makan, tak tidur, tak semayang, ngulang Quran saja. Sebab apa? Bacaan tu sangat slow. Untuk bacaan orang awam, saya syorkan pada at-tadwir, iaitu pertengahan. Nanti kalau ada masa, type dekat Google cara bacaan tadwir. Saya nak cerita sini takut tak sempat masa lah. Boleh Okey, itu yang pertama lah. Orang awam keliru tentang tahap bacaan. Maratib. Maratib al-qira'ah. Tahap bacaan. Jadi kita kena tahu apa tahap bacaan kita, barulah kita sesuaikan dengannya. Apa implikasi kalau tidak tahu, macam saya beritahu tadi, dia akan fokus kepada lagu. Yang kedua ialah dia tidak boleh nak ukur kadar panjang dan juga pendek dan juga dengung. Sebab apa? Sebab apabila mereka baca secara perlahan, secara automatik kadar harakat panjang dan juga dengung berubah. Sekiranya mereka baca secara laju, kadar panjang, 4 harakat, 6 harakat, mak lazim, semua itu akan jadi berubah. Jadi lebih pendek daripada bacaan yang perlahan tadi. Begitu juga dengan kadar dengung. Yang ni yang saya rasa kita kena take note semua. Supaya bacaan kita tu pada harakat yang betul dengan tahap yang betul. Sekiranya kita tak tahu tahap, kita akan keliru tentang harakat. Kita akan dengar orang baca tilawah. Kenapa mat lazim sehingga 12 harakat? Dengungnya sehingga 5 harakat. Jadi kita akan keliru. Jadi itu ialah bacaan yang tahqiq, yang sangat perlahan. Jadi sesuai dengan kadar matnya. Manakala sekiranya kalau bacaan laju, maka kadar pun berkurangan di situ. Boleh Okey, baik. Ustaz, tartil. Apa dia? Tartil. Tartil, okey. Saya beritahu sini, Dr. Aisyah dah tanya tu. Setengah kitab dia meletakkan tartil pada tingkatan antara tadwir dan juga tahqiq. Okey, tetapi dalam kitab yang saya rujuk Al-Munir fi Ahkami Tajwid, dia letak 3 sahaja. Tartil ialah ada pada ketiga-tiga tahap tadi. Tartil bermaksud tajwid. Jadi kita baca tahqiq pun perlu bertartil. Kita baca secara hadar pun perlu bertartil. Kita baca secara tadwir pun perlu tartil. Jadi saya lebih cenderung kepada pandangan yang dinyatakan ada 3 tahap sahaja. Tartil itu ialah embedded dalam setiap satu. Boleh faham Dr. Aisyah? Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik. Seterusnya ialah yang kedua ialah bunyi dan sebutan. Ayat Al-Quran bukan sekadar bunyi, tetapi disebut dengan jelas melalui pergerakan semua anggota mulut. Maka orang yang baca kadang-kadang tidak sedar kesalahan sendiri ketika membaca. Sebab itu perlu kepada guru. Saya yang dah belajar pun saya perlu lagi berguru sebab kadang-kadang bacaan itu keluar daripada lidah kita secara auto, kadang-kadang kita tak tahu betul ataupun salah. Jadi berguru itu penting. Cumanya saya nak highlightkan di sini ialah bunyi dan juga sebutan itu berbeza. Kalau bahasa Melayu, dia hanya bunyi saja. Nak pergi mana? Nak makan nasi, nak pergi Kuala Berang. Tak apa, bunyi je. Bunyi saja dah memadai. Tetapi kalau Quran, dia bukan saja bunyi, tetapi dia kena sebut. Bunyi dan sebut. Apabila sebut, alif, ba, bismillahirrahmanirrahim. Itu sebutan satu persatu. Sebab itu, kalau
saya dengar bacaan pelajar yang hantar video submitkan di dalam Google folder, Google Drive yang saya bagi, ada setengah mereka bacaan tidak menggerakkan mulut pun. Saya bagi contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sebab apa baca begitu? Sebab mereka anggap Quran ini bunyi sahaja. Tapi bukan. Quran ialah bunyi dan juga sebut. Apabila sebut, ia melalui pergerakan mulut kita. Daripada bibir, kemudian dia pergi ke lidah, pergi ke kita punya leher dan juga kita punya khayshum ataupun pangkal hidung ini keluarnya gunah ataupun dengung di situ. Okey, yang terakhir sekali yang saya nak tekankan di sini adalah analisis yang ketiga ialah kesalahan dari sudut sebutan. Okey, tadi bunyi dan sebutan. Pada yang ketiga saya highlightkan pada sebutan lebih. Iaitu apabila kesalahan sebutan ia melibatkan dua jenis. Yang pertama ialah kesalahan yang besar dan juga yang kedua kesalahan yang kecil dalam bacaan Fatihah. Biasanya berlaku pada huruf yang kritikal. Dan tiada dalam bahasa Melayu. Huruf tersebut, konsonan huruf tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Tidak ada huruf dot dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Tidak ada huruf zal pada bahasa Melayu dan juga Inggeris. Dalam huruf-huruf tu tidak ada. Huruf hijaiyah hanya ada pada bahasa Arab sahaja. Sebab itu apa yang saya nampak ialah apabila orang yang boleh kuasai bahasa Arab, mudah baginya untuk kuasai bahasa Inggeris. Sebab grammar part dalam bahasa Arab sangat complicated. Sangat banyak. Dan juga pecahannya berjenis-jenis. Manakala kalau Inggeris dia kurang sikit. Boleh Okey, jadi ini yang saya boleh simpulkan pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga saya kata kesalahan sebutan kan. Jadi kat sini saya khususkan lagi. Itu yang pertama ialah pada huruf Ain dan juga huruf Ha. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah pada huruf Sin dan juga huruf Sod. Dan juga huruf To dan Qaf. Jadi ni dia naik semakin tinggi. Yang pertama huruf Ain dan huruf Ha. Yang kedua ialah huruf Sin dan juga huruf Sod. Yang kedua juga ialah huruf To dan juga huruf Qaf. Dan juga yang ketiga, huruf Zal dan juga huruf Zai. Huruf Ghin dan juga huruf Ra. Dan juga huruf Dot. Nanti saya beritahulah secara khusus. Okey, ini dalam surah Al-Fatihah. Apa yang saya buat kepada pelajar saya ialah saya pecah-pecahkan dia. Saya tak suruh dia orang baca kuasai sekaligus. Sebab sangat mustahil. Kalau mereka dah praktis salah, kemudiannya kalau nak betulkan semua sekaligus, itu sangat mustahil. Sebab dah 10 tahun, 15 tahun baca yang salah, tiba-tiba belajar nak baca yang betul, boleh baca betul untuk depan guru, tapi apabila masa-masa yang lain, masih lagi dalam kesalahan. Sebab itu apabila sebut sahaja belajar Quran ialah satu proses, bukannya satu objektif. Ia satu proses di mana panjang, lama. Okey, sebab itu daripada kecil kita belajar, dewasa sehinggalah tua pun kita belajar lagi. Dan juga dalam kalangan peserta ataupun saya punya pelajar ramai umur dia 40 ke atas lah. Itu saya nak beritahu di sini. Yang 40 ke bawah tu ialah student UMT lah. Ada pun 40 ke atas tu ialah orang luar lah. Sejak daripada saya ajar pada 2013 sehingga 2022 ni ramai 40 ke atas. Okey, baik. Jadi cara yang saya syorkan ialah saya pecahkan ayat-ayat satu per satu. Yang ni boleh praktis di rumah Praktis sendiri. Praktiskan diri. Saya baca, saya sebut, kemudiannya baca sendirilah di rumah. Kalau yang boleh baca lah. Yang tak boleh baca, contohnya wanita yang keuzuran, saya tak syorkanlah untuk ikut sebab ini ialah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kalau nak mengajar, orang perempuan yang keuzuran dibolehkan. Ada pandangan meringankan tersebut. Manakala orang yang nak belajar, dia keuzuran, tak boleh solat, dia nak belajar Quran, dia nak baca Quran. Jadi jawapannya pada pandangan yang muktamad, pendapat yang kuat ialah tidak boleh. Kecuali dia hanya belajar tajwid sahaja. Dia nak baca, nak lafaz, maka tidak dibenarkan. Sebab dia nak belajar. Ini pendapat yang muktamad lah. Ada pandangan yang sangat kecil, kata boleh baca kalau niat nak belajar. Tapi saya tak pergi kepada pandangan yang tersebut lah. Saya pergi pandangan yang kuat, iaitu kalau nak belajar,
Kalau dalam keadaan uzur syar'i perempuan, maka jangan baca Quran. Dengar sahaja dan juga catatkan. Okey, boleh Okey, ayat 1 sehingga ayat yang keempat, kesalahan pada huruf sin, huruf ha, huruf ain dan juga huruf ra. Ini ialah pada ayat yang pertama dan kedua. Okey, cuba tengok di hadapan. Biasanya huruf sin ni orang salah sebut, setengah suka melapikkan lidah. Bismillah. Apabila dia melapikkan lidah, bismillah, huruf sin, sifat sofir itu tidak dijelaskan. Bis. Jadi cara yang tepat ialah bis. Jangan halang laluan udara yang keluar daripada gigi atas gigi bawah. Bis. Kan? Bis. Boleh dengar kan? Jadi bacaannya yang betul ialah Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha pula ramai tertukar dengan huruf ha yang besar. Kalau belajar Quran, huruf ha ni ada dua lah. Satu ha yang pedas, satu ha yang lelah. Jadi saya guna analogi begitu supaya mudah faham. Ha yang pedas ialah ha yang kita pedas. Tu ha yang pedas. Ha yang lelah ialah ha yang keluar daripada bawah. Yuh madun contohnya kan. Bih huruf he tu. Bismillahi itu ialah ha lelah. Kalau hir rahman, rahman itu ha yang pedas. Saya buat begitu supaya mudah difahami. Jadi huruf ha dan juga huruf ra perlu ditebal. Huruf ra ditebalkan, huruf ha dijelaskan, iaitu di leher lah. Jadi kalau nak baca Quran, kita nak tahu orang tu boleh baca dengan baik, kita dengar dua je. Basmalah dengan isti'azah. Kita dengar dua itu saja kita dah boleh tahu dah tahap bacaan dia orang. Okey. Kalau isti'azah, kita suruh dia orang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dah boleh angkat dah bagaimana bacaan dia. Yang kedua ialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dia baca comel, insya-Allah bacaan-bacaan yang lain cantik. Tetapi sebaliknya kalau isti'azah dan juga basmalah itu tidak berapa kemas, longgar, jadi kita boleh tahu dah bagaimana sebutannya pada huruf-huruf yang lain dan juga ayat-ayat yang lain. Okey, boleh kemudian ni yang kedua saya highlightkan pertukaran pada sama jenis huruf. Huruf sin tertukar dengan huruf ta. Bismillah. Huruf ha tukar dengan huruf he. Ha pedas, ha lelah. Huruf ain tertukar dengan huruf hamzah. Alamin, alamin. Huruf ra tertukar dengan ra tebal dan juga ra yang nipis. Ra pula dia bertalam dua muka. Apa maksud talam dua muka itu? Ra ialah ra yang nipis dan juga ra yang tebal. Okey, ra yang tebal ialah RO, manakala ra yang nipis ialah RA, ra. Dia kalau orang Cina yang baru nak masuk Islam ataupun orang yang bukan Islam nak masuk Islam, dia baca gimana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca begitu kan. Tapi tak apalah sebab lidah dia pada kapasiti begitu saja. Okey. Okey, baik. Jadi boleh kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 4. Okay, jadi saya baca, yang lain ikutlah. Kalau ada di atas kereta ke mana-mana boleh ikut. Dengan sebutan yang betul dan juga yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Baik, hasbuk, fatahallahu alaik. Okey, sadaqallahul azim. Berhenti sampai situ. Kita tengok apa yang perlu diperhati. Huruf sin, huruf ha, roh, huruf ra bukannya ra. Kemudiannya pada ayat yang kedua ialah huruf ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf ain di mana? Di leher. Kalau ada tangan jari letak di leher, alamin, getarannya akan lebih kuat sikit. Sebab apa? Sebab ia keluar daripada leher. Makhraj huruf ain, makhraj itu tempat keluar. Okey, tempat keluar huruf ain ialah di leher.
Kemudiannya ayat yang ketiga, Rahmanir Rahim. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Okey, kalau dalam di depan ni ada warna oranye tu, saya rasa semua tahu kot warna oranye tu apa fungsi dia. Warna oranye tu fungsi dia ialah untuk panjang 2, 4, 6 harakat bagi hukum mad arid li sukun. Mad arid li sukun kita boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Tetapi kena konsisten. Contoh saya baca semua 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Semua 2 harakat. Tetapi kalau saya nak baca semua 6 harakat, maka semua kena 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sehinggalah akhir ayat. Boleh Jadi 6 harakat itu kena konsisten. Kalau 4 kena konsisten. Kalau 2 kena konsisten. Okey. Yang seterusnya ialah kalau bacaan laju. Saya minta semua ambil perhatian di sini. Kalau kita nak baca laju, sila kita sambungkan. Sila kita wasal. Jangan kita saktahkan dia. Okey. Contoh. Pukul 5 nak kejar flight. Jadi kita nak semayang jamak qasar. Okey, di airport. Apa yang berlaku ialah apabila kita baca seorang, kita kalau baca laju kita kena sambungkan dia. Ayat pertama sambung ayat kedua dalam nafas yang sama. Unless kalau kita wakaf. Kalau kita wakaf tak apa, kita mulakan dengan nafas yang baru. Ini ramai yang salah faham Contoh bacaan yang salah ialah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya guna 1 nafas tapi 3 wakaf. Boleh Saya guna 1 nafas tapi 3 tempat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini ialah salah. Ramai yang buat. Apabila baca seorang ke, baca ramai-ramai ke, memang tak boleh. Sebab Al-Quran tertakluk kepada tajwid dan juga tartil. Jadi cara dia ialah sambungkan huruf akhir dengan huruf pertama ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Boleh? Jadi kalau boleh ikut, tarik nafas dari dalam. Kecuali bagi yang makan nasi dagang sahur tadi, 2 pinggan, mungkin nafas pendek. Jadi saya tak makan banyak, nafas saya masih panjang lagi. Jadi kita try wasal ke 4 ayat. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey, nampaknya Cik Mahdi. Okey, terima kasih Cik Mahdi. Cik Mahdi baca bagus, cantik, sempat nafas. Maksudnya makanan tak banyak dalam perut. Cumanya pada ayat 1 dan juga ayat 2, jangan baca Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah. Jangan baca begitu. Sebab apa? Sebab dia bukannya ada baris atas di sini. Cuba Cik Mahdi tengok di depan ni. Dia tidak ada huruf Hamzah. Dia ialah Hamzah wasal. Hamzah wasal, kalau Hamzah yang tidak ada baris, ada kepala sod begini, maka kita tengok kepada keadaan dia. Kalau ada alif lam, maka baris atas. Kalau tak, tengok kepada kedudukan huruf yang ketiga. Huruf ketiga, sekiranya huruf ketiga bagi atas dan juga bawah, Hamzah wasal berbaris di bawah. Sekiranya huruf ketiga baris di hadapan, maka Hamzah wasal baris di hadapan. Cara bacaan dia Encik Mahdi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Milhamdulillah. Milham. Jangan baca mi alhamdulillah. Boleh Encik Mahdi? Baik, Ustaz. Okey, saya lanjutkan lagi sebab takut tak sempat masa kita. Okey, ayat ke-5 dan juga ayat ke-6. Yang ni ayat ke-5 okey, ayat ke-6 saya rasa kritikal sikit. Jadi cuba bagi perhatian bagi yang nak baiki Fatihah dia.
Okey, yang pertama ialah kesalahan pada huruf sod, ta dan juga qaf. Sebab apa saya kata kesalahan pada huruf sod? Sebab apabila mereka baca terlalu tebal, maka menghilangkan yang pertama sifat desiran itu. Yang kedua ialah mereka menyebut dengan mubalaghah, terlalu tebal. Kadang-kadang sehingga memuncungkan bibirnya. Jadi itu bacaan yang tidak tepat. Okey. Manakala huruf ta pula yang kurang tebal dan juga huruf qaf pula tertukar dengan huruf kaf. Sebab itu perenggan kedua saya buat terlalu tebal. Terlalu tebal ni ialah bagi huruf sod. Yang kedua kurang tebal. Kurang tebal ni ialah bagi huruf ta dan juga tertukar huruf kaf ialah bagi keadaan qaf. Tertukar dengan huruf kaf ialah pada huruf qaf. Okey, baik, kita tengok satu persatu. Okey. Pada ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasanya tak ada masalah, boleh baca dengan baik. Cuma kena perhatikan pada 3 tempat. Yang pertama pada syiddah iyya, yang kedua pada sin, yang ketiga pada huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ayat yang ke-6, ni payah sikit ni. Yang ni yang saya kira kalau dengar pelajar baca tu 85% lah bacaannya kurang tepat. Okey, kesalahan yang kecil, lahnul khafi. Saya rasa kalau nak cerita tentang kesalahan besar kecil ni takut tak sempat. Jadi saya simpulkan kesalahan besar ialah kesalahan yang apabila dia baca merubah tulisan Quran dan merubah makna. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu bagi depan. Itu kesalahan yang besar. Ubah resam, ubah tulisan dan juga lafaz berubah, maka berubah makna. Itu kesalahan yang besar. Manakala kesalahan yang kecil, lahnul khafi, ialah kesalahan yang melibatkan sifat huruf yang tidak merubah makna, tidak merubah resam, tidak merubah tulisan, cuma mencacatkan kesempurnaan bacaan. Kalau mana-mana sebutan yang mencacatkan kesempurnaan bacaan, itu lahnul khafi. Kesalahan yang kecil tidak diketahui kecuali orang yang belajar, orang yang mahir. Boleh? Itu lahnul khafi. Jadi saya simpulkan dalam bacaan Fatihah, ramai pada lahnul khafi. Bukannya lahnu jali. Hanya setengah sahaja pada lahnu jali, kesalahan yang besar. Okey, baik. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama ialah huruf H, ihdina. Ada setengah baca ihdina ataupun setengah baca ihdina. Maka itu bacaan yang salah. Take note semua, kalau ada pensel, bulatkan. Kemudiannya pada huruf sod. Pada kalimah sod ini, dia ada desiran. Ihdinas sirah. Ramai baca ihdinas sirah, tidak ada desiran. Kalau bacaan yang tidak ada desiran, itu sebenarnya kurang tepat. Dan juga nak kata salah pun, salah lah. Sebab dia tidak menepati ciri-ciri huruf yang ada dalam sebutan, dalam pembelajaran. Ihdinas sirah, itu kurang tepat. Ihdinas, bunyi tak? Desih. Kalau bunyi desih, itu betul. Sebab itu saya suka katakan di sini, huruf sin dan juga sod, dia punya perbezaan dia dalam 20%, 15%, tak banyak beza dia. Huruf sin ialah kita renggangkan bibir. Huruf sod kita kecilkan bibir. Itu sahaja beza huruf sin dan juga huruf sod. Tetapi apabila dia membuat terlalu tebal huruf sod, maka menghilangkan sifat desiran. Ihdinas sirah. Ini ramai ni. Imam dan juga Bilal pun dia baca begini. Jadi take note, berhati-hati. Okey, itu pada huruf sod. Kemudiannya pada huruf ta. Huruf ta ialah huruf yang paling tebal di dunia. Kalau orang tanya, anak tanya kepada kita, ayah, mak, abang, kakak, adik, apakah huruf yang paling tebal? Huruf hijaiyah ada 28. Huruf mana yang paling tebal sekali? Jadi kita jawab huruf ta. Sebab apa? Sebab apa huruf ta paling tebal? Jadi kita jawab sebab terhimpun padanya sifat-sifat yang kuat. Full stop. Terhimpun padanya sifat-sifat yang kuat, maka dia ialah huruf yang kuat, yang paling tebal. Tetapi kalau terhimpun padanya sifat-sifat yang lemah, maka itu ialah huruf yang lemah lah. Jadi itu belajar pada sifat huruf lah. Okey, baik. Huruf ta, kita punya lidah, hujung tu pergi ke belakang gigi atas. Ta, tol, tol. Boleh Tol. Jadi apabila kita sebut huruf ta, tol. Ihdinas sirah, tol. Jangan tal.
Jangan baca tal. Jangan baca tal. Baca tol. Lebarkan, kemudiannya letak di atas. Terhimpun pada huruf ta sifat isti'la dan juga sifat itbaq. Isti'la maksudnya meninggi pangkal lidah. Itbaq ialah tebal. Sekeliling lidah naik ke atas. Baik, tu huruf ta. Akhir sekali ialah pada huruf qaf. Huruf qaf ni ramai yang baca dengan huruf kaf. Contoh Ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya dengar dalam Google Drive, pelajar baca, ramai dia pergi kepada huruf kaf. Sebab apa baca huruf kaf? Sebab dah biasa dengan huruf K. Dalam bahasa Melayu tidak ada qaf. Jadi macam mana nak sebut huruf qaf? Betul tak? Nah, jadi dia go for K, iaitu huruf kaf. Sepatutnya qaf tu tebal sikit dan juga dia berada pada makhraj pangkal lidah dalam. Kalau huruf kaf, makhraj dia ialah pangkal lidah luar. Itu pembelajaran pada makhraj huruf pula. Okey, baik. Jadi dengar saya baca. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qim. Bunyi itu tajam. Mustaqim. Bukannya mustaqim ataupun terlalu berat. Mustaqim. Qim. Itu pun kurang tepat. Sebab pada isti'la, pada pembelajaran isti'la, dia ada tahap dia. Yang paling lemah sekali ialah apabila huruf itu tebal tetapi dia baris di bawah. Huruf itu isti'la tetapi berbaris di bawah. Okey, boleh Jadi mungkin boleh kita praktis dua ayat ni, 5 dan juga 6 sama-sama. Di bulan puasa ni tak boleh minum air kan? Okey, 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sin kena jelas sikit, Cik Mahdi. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ajar student senyum. Senyum. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, boleh Okey, kita go for the next slide. Ayat 7, ayat terakhir sekali, kesalahan pada huruf zal. Okey, ini kesalahan yang besar. Cuba take note bagi siapa yang baca huruf zal dengan huruf zai, sila ubah mulai sekarang. Ramadan ini yang paling tepat untuk ubah. Okey, yang kedua huruf ghin dan juga huruf dad. Okey, apa yang berlaku pada huruf zal? Ramai yang menyebutnya dengan huruf zai. Siratal lazina an'amta alaihim. Kalau bunyi z itu, maka itu huruf zai. Zai tahu tak macam mana? Zai ni ro yang dititik ataupun huruf zai lah. Boleh ro yang dititik ataupun huruf zai. Huruf zai lah. Jadi yang tu bunyi z, desiran. Desir, bunyi desir. Z. Kalau dalam kitab dia kata seperti bunyi lebah. Tetapi bagi huruf dal yang ada titik, dia perlu dikenakan hujung lidah dengan gigi atas. Gigi kapuk atas. Kena tak? Siratal ladzi, zi, bukannya zi. Okey, baik. Dua kaedah yang dinyatakan dalam kitab. Yang pertama ialah hujung lidah bertemu dengan gigi kacip atas. Nampak tak kamera? Okay. Adapun pandangan yang lebih berhati-hati, yang ini lebih precaution lah, iaitu keluarkan hujung lidah antara gigi atas dan juga gigi bawah. Ini yang banyak disebut dalam buku. Sebab apa? Supaya berhati-hati. Jadi saya pun kepitkan gigi saya, lidah saya sedikit. Siratal ladzi, zi. Saya bukan setakat sentuh, tapi saya mengeluarkan antara gigi atas dan juga gigi bawah. Siratal ladzi, zi. Nampak tak? Jangan terlalu banyak. Siratal ladzi, salah lah jadi tebal pula. Siratal ladzi. Hujung lidah kenakan dengan gigi ni, gigi atas ni. Sentuh ataupun keluarkan antara gigi atas gigi bawah, itu lebih selamat. Zi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh
Siratal ladzina an'amta alaihim. Huruf nun, huruf mim, jangan terlalu cepat nak sebut sebab nanti dia akan melahirkan qalqalah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ni dulu saya baca begitulah. Sebab kita tak belajar dengan betul kan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu kesalahan yang kecil. Tetapi kita kena buang semua kalau boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bunyi tak qalqalah ataupun tadallu ataupun pantulan bagi huruf nun dan juga mim. Tak bunyi dah kan? Jadi kalau tak bunyi, itu yang betul. Okey, baik. Kemudiannya huruf ghain. Huruf ghain Huruf ghain semua para pendengar, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, huruf ghain ialah huruf yang isti'la. Di mana tempat keluar dia ialah di leher. Di leher. Leher kita ada 3 bahagian. Bahagian atas sekali. Dia berkongsi kedudukannya sedikit dengan huruf kha. Jadi ghain atas sikit, kha dalam sikit je. Jadi kalau kita terlebih ghain jadi kha. Tapi kalau ringan huruf ghain, dia jadi bunyi tu macam salah lah. Ghairil. Sama ada ghairil maghdu. Ni huruf ghain yang mati ni maghdu. Kalau sebut maghdu, maka kurang tepat. Maghdu. Pastikan apabila kita bunyikan tu, dia di leher. Maghdu. Jangan qalqalah, maghdu jangan. Tetapi bagi kita rasa apabila sebut huruf ghain yang mati tu, betul-betul di leher yang bahagian atas. Ghairil maghdu. Kalau nak erek sikit pun, okey. Sebab dia rakhawah. Maghdu. Ghairil maghdu. Okey. Kalau tak nak erek sikit pun, tak ada masalah. Sebab dia dah built in, dah ada siap-siap. Boleh Itulah huruf ghain. Dan juga setengah orang dia tukar huruf ghain dan juga huruf ra. Ni yang kritikal lah. Sebab huruf ghain ini tidak ada dalam konsonan ataupun huruf-huruf bahasa Melayu dan juga Inggeris. Boleh Jadi sebutannya perlu isti'la. Dia bukan tebal tetapi dia isti'la. Pangkal lidah menaik. Makhrajnya di mana? Di leher. Okey. Kemudiannya huruf ra bagi bawah ghairil. Jangan sebut ghairil. Setengah orang sebut R-E-L. R-E-L ialah rail. Rail kereta api tu. Kita tak mahu rail, kita nak R-I-L. R-I-L. Rail. Ghairil. Kalau pensyarah baca ghairil juga ni, malulah kan anak murid. Boleh Jadi jangan ghairil. Ghairil. Beza tak? Ghairil dan juga ghairil. Ia lebih kepada lahjah. Lahjah ataupun sebutan yang condong. Jadi yang tepat ghairil, bukannya ghairil. Kalau rail tu re lah. Re tu dia jadi imalah lah pula. Hukum lain pula kat situ nanti. Jadi sebut dengan betul. Ra, ri, ru, ri, ril. Ghairil. Okey, boleh Okey, akhir sekali ialah huruf dad. Huruf dad ramai yang baca dengan makhraj huruf dal yang ditebalkan. Huruf dal yang ditebalkan ialah dengan menggerakkan hujung lidah pergi kepada belakang gigi atas. Waladdallin. Maka itu bacaan yang salah dan juga tidak tepat. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang baca huruf dad dengan menggerakkan hujung lidah pergi ke belakang gigi atas, itu bacaan yang salah dan juga tidak tepat. Sila ubah. Hasil analisis saya daripada dengar bacaan pelajar, 95% bacaannya yang salah. Apabila saya jumpa yang betul, saya tanya bagaimana baca ni baca betul, iaitu huruf dad di tepi lidah. Dia jawab dia belajar dengan ayah dia seorang Bilal. Di masjid, Bilal di masjid. Jadi dia belajar, maka sebutannya betul. Sebab itu saya kata apabila kita belajar, dia tak boleh jangka masa yang pendek. Dia kena tulil umur, panjang, umur yang panjang. Ini antara syarat yang Imam Syafi'i letakkan. Antaranya suhbatul ulama, kita bersama dengan ulama. Yang lainnya ialah tulil umur, kena waktu yang panjang. Nama pun proses untuk belajar Quran. Jadi huruf dad, cara sebutan yang betul, take note semua ialah di tepi lidah. Tepi lidah kita bertemu dengan gigi geraham kanan atas. Okey, kalau kita selesa kanan
Kalau kita selesa kiri, tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas kiri. Okey. Waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do tepi. Okey. Ini lidah. Tepi lidah ni nampak kamera. Ni lidah kita. Ini hujung lidah. Ini tengah lidah. Ini pangkal lidah. Yang nak difokuskan ialah tepi lidah. Sama ada kanan ataupun kiri. Tepi lidah ni istitalah sifatnya, iaitu memanjang. Maka perlukan dikena dengan gigi geraham kanan atas. Jadi ini ialah mantiqah darat, tempat kita tekan. Manakala hujung ni dia akan bertemu, lamasu, dia akan sentuh je. Tapi tidak ditekan. Hujung lidah akan kena juga dengan gigi, tapi sentuh, bukannya tekan. Boleh. Jadi kalau nak penerangan lanjut huruf dot, saya syorkan semua buka YouTube, type di situ cara sebutan huruf dot yang betul. Sebab masa yang ada ni saya sudah habis dah ni, pukul 11 dah ni. Okey, tapi tak apa. Cara yang mudah, buka YouTube, type di situ cara sebutan huruf dot yang betul. Berlatih sendiri, kendiri. Lepas berlatih, rasa dah betul, jumpa guru untuk confirmation. Okey, baik. Jadi kita baca semua ramai-ramai pada ayat yang ke-7. Kita baca dengan teruskan sampai waladdallin. Itu yang terbaik. Kalau tak cukup nafas, barulah berhenti pada alaihim yang kedua. Okey, boleh. Jadi bacaan huruf yang ke-7 ni semua kita baca sirata sehingga waladdallin, habis satu nafas. Cuba kalau tak cukup berhenti. Okey, kita buat cukup dulu. Yang tak cukup, cuba cukupkan jugalah. Setakat ni tak dengar lagi yang mati kerana huruf ayat ke-7 surah Fatihah. Tak ada lagi yang mati. Semput baca Al-Quran surah ke-7. Surah Fatihah ayat ke-7. Tak ada lagi. Okey, baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, boleh baca. Okey, kita baca kali kedua. Kita wakaf pada alaihim yang pertama bagi yang tak cukup nafas. Jangan berhenti alaihim yang kedua, itu wakaf qabih. Cerita tentang wakaf banyak dalam Quran, dalam Fatihah saja 24 wakaf. Jadi itu pada slot lain lah. Jadi kita baca wakaf alaihim yang pertama dibolehkan, tapi kalau mampu habis. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, boleh. Jadi waladdallin merah di situ. Cuba tengok di hadapan warna merah. Warna merah ini menunjukkan kepada mad lazim 6 harakat. Kalau bagi yang ada masalah tajwid, saya syorkan untuk go for the Quran yang ada warna. Tengok di pasaran, di SFO, di kedai buku Banggul, mana-mana ada Quran yang berwarna. Ini cara yang paling pantas. Warna hijau dengung, warna oranye panjang 6, warna oranye boleh 2, 4, 6, warna merah 6 harakat. Iaitu mad lazim. Mad lazim kalimi mustaqal. Mad lazim kalimi mustaqal. Waladdallin. 6 harakat dha. Lam ni bagi masa kat dia sebab dia tawassut. Tawassut ni ialah suara yang tidak terlepas dan juga tidak tertahan, tengah-tengah. Ni tawassut ni. Waladdallin. Jangan panjang. Kalau panjang dia jadi rakhawah. Waladdallin. Betul ke salah? Salah. Dia jadi rakhawah. Sifat yang salah. Okey, jadi kita kena tawassut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, boleh Okey, kemudiannya ini penyelesaian saya buat. Dr. Aisyah, masa dah habis ke? Ke boleh sambung sikit lagi? Boleh sikit lagi, Ustaz. Boleh sikit lagi Atas Okey, baik. permintaan ramai ni. Atas permintaan ramai. Okey, baik. Okey, jadi penyelesaian yang saya buat, okey,
Yang pertama ialah kalau nak belajar betul-betul Fatihah dan juga ayat-ayat yang lain, saya letak Al-Fatihah sajalah. Sebabnya Al-Fatihah ni asas kan. Kalau nak belajar Al-Fatihah dan juga sebutan-sebutan yang lain dalam ayat Quran, yang pertama belajar secara tematik ataupun berfokus. Kalau kita lemah dari sudut kelancaran, kita fokus kepada kelancaran dulu. Kalau kita lemah dari sudut huruf, kita cuba makhraj huruf dulu. Kalau kita lemah daripada sifat huruf, kita cuba sifat huruf dulu. Kalau kita lemah dari sudut wakaf dan juga ibtidak, maka kita fokus kepada wakaf dan juga ibtidak. Jangan go for the jumlah. Jangan total semua dalam satu masa. Yang tu akan menjadikan kita berterabur, keliru, tidak pasti. Macam-macam lah ada tu. Boleh jadi saya syorkan semua untuk belajar. Kalau nak betul-betul baiki, cari guru, fokuskan kepada satu-satu. Jangan semua terangkumkan semua sekaligus. Nanti kita keliru. Sebab pembelajaran dia banyak. Tajwid ni sangat luas. Jadi belajar slow-slow. Nun mati, mim mati, mak lazim, mak wajib apa semua. Yang teori tak wajib dengar. Yang teori tidak wajib dengar pula. Tidak wajib hafal. Ustaz, saya tak ingat ni mak lazim ke mak ni, mak tu, mak ni. Tak. Itu tidak penting. Itu tidak wajib. Itu fardu kifayah sahaja. Okey, itu fardu kifayah sahaja. Tetapi sekiranya kita nak hafal juga, itu bonus kepada kita. Macam mana saya boleh hafal? Sebab saya mengajar. Kalau orang yang tak mengajar, payah untuk dia hafal. Boleh Jadi pastikan yang pertama ialah kita kena fokus. Nak betul yang mana? Nak fokus pula, jangan kita rasa kita dengar bacaan kita sendiri. Kalau kita dengar bacaan kita sendiri, macam kita tengok cermin, kita tak nampak salah mana. Jumpa guru. Guru tu yang generalize, dia akan beritahu, dia akan dengar, dia akan beritahu, okey, kamu kena fokus kepada fasahah dulu. Okey, kamu fokus kepada wakaf ibtidak dulu. Kamu fokus kepada wakaf, kepada mat lazim, kepada mat dan juga qasar dulu. Kamu fokus kepada nun, mim, mati dan juga dengung dulu. Kamu fokus kepada idgham dulu. Sebab Quran ada 30 juzuk. Jadi nak kejar bagaimana kan? Jadi biar lambat, asal, selamat. Keyword dia ialah istiqamah. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara, baik-baik urusan, adwamuha berkekalan lah ia walaupun sedikit. Betul saya kata, okey. Bulan ni ataupun tahun ni, fokus kepada kelancaran je dulu. Setahun ni kelancaran, 2022 kelancaran. Fokus pada 2023 ialah pada tajwid. Tajwid part mana? Part mat dan juga qasar. Okey, 2023 mat qasar. Umur panjang lagi kan? Umur 2024 fokus kepada lain. Itu kalau yang long term lah. Kalau dia mampu catch up dalam masa yang singkat, go for that lah. Okey, nombor 2 ialah praktis dan juga talaki. Guru praktikal yang lebih dan talaki dengan guru yang berkemahiran melibatkan masa yang panjang. Okey, praktikal Al-Quran dia tidak ada jalan pintas, tidak boleh diwarisi. Bacaan kena praktis dan juga kena talaki dengan guru yang mahir. Guru yang mahir ramai. Kalau ada dalam ni guru Quran, kalau saya ada salah bacaan, salah sebutan sepanjang saya beritahu tadi, sila tegur, sila beritahulah. Mungkin saya terlepas pandang ataupun tersalah faham. Okey, boleh faham jadi bertalaki dengan guru, cari guru. Talaki ni maksudnya ialah bertemu. Daripada kalimah liqa, talaki, bertemu dua orang, bertemu mata dan juga mata, sama ada secara online ataupun fizikal, tak ada masalah. Yang penting dia boleh dengar kita, kita boleh dengar dia. Okey, yang baik ialah personal lah. Tapi kalau tak ada personal, go for the group pun tak ada masalah. Okey, yang ketiga ialah perlu kepada integrasi talaki, tadrib dan juga tajwid dalam satu masa. Kalau boleh ada talaki ni baca berguru, tadrib ialah latihan, sebutan. Yang ketiga ialah tajwid, panduan untuk tajwid dalam satu masa. Jadi hasil daripada masailah ini saya come outkan dengan satu buku, 2 jilid. Tapi kat sini saya letak tahfiz bukannya tajwid Kalau boleh nampak di situ, saya letak di sini. Okey ni, talaki, tadrib dan tahfiz. Talaki ialah baca berguru, tadrib ialah latihan, tahfiz ialah hafazan. Tapi yang saya sebut tadi ialah tajwid. Talaki, tadrib, tajwid dalam satu masa. Tapi oleh kerana buku ni digunakan di sekolah itu menetapkan hafazan kepada semua pelajar, maka saya letak tahfiz lah di sini. Jadi buku ni untuk peringkat rendah, untuk peringkat asas, beginner, ada 2 jilid. Jilid 1 200 muka surat, jilid 2 200 muka surat. Jadi di sini ada saya nyatakan cara sebutan secara bertema lah.
Okey, baik, seterusnya. Okey. Ni buku yang warna merah ni lah panduan guru. Okey, ini kesalahan sebutan satu yang ni terkandung pada asas Qurani 20, topik yang ke-20. Saya letak ada asas Qurani 1, 2, 3 sampailah 20. Pada 20 ialah ketahui kesalahan dan juga praktikal sebutan. Contoh, huruf Ain dan juga huruf Hamzah, saya letakkan di sini. Lepas tu, dia terus praktikal. Mana huruf Ain dan juga huruf Hamzah yang warna merah, dia kena beri penekanan. Yang ni ialah huruf Ha dan juga huruf He. Apa salah, apa betul, saya tak sempatlah nak beritahu sini dah. Tak sempat nak beritahu sini sebabnya masa panjang. Dr. Aisyah pun dah jeling-jeling dah tu. Jadi boleh baca, nanti kita buat kelas lain lah kalau perlu. Jadi huruf Ha di sini. Tahu kesalahan, terus kepada praktikal. Yang ni huruf Qaf dan juga Kaf. Tahu jenis kesalahan, terus praktikal. Huruf Dot, ni huruf Dot ni. Ramai yang sebut salah, ni contoh-contoh kesalahan lah ni. Lepas tu terus kepada praktikal sebelah tu yang berwarna merah yang saya buat. Okey, yang keenam ialah huruf Dha, Zal dan juga Tha, huruf Siratal Ladzi tadi. Jadi tahu jenis kesalahan, praktikal. Yang ketujuh ni ialah, yang seterusnya ialah huruf Ta, Dal dan juga Ta. Sebab dia pada makhraj yang hampir sama, maka perlu di-differentiate-kan lah. Okey, ini ialah huruf Ghain dan juga huruf Kha. Okey, ni rujukan saya dan juga ini penutup lah. Semoga semua pendengar dapat memahami dengan baik dan mempraktikkan bacaan yang tepat berdasarkan kepada bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah lah untuk wacana ilmiah pada hari ini. Saya harap semua dapat manfaat daripada pembentangan saya yang tak seberapa ni. Moga-moga dapat manfaat kepada diri saya sendiri, dan juga kalau ada yang di luar sana boleh praktis dan juga pergi cari guru untuk baiki Fatihah saja, sebab Fatihah ialah rukun daripada rukun solat. La solata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak adalah solat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi apabila nak baca, ia tertakluk kepada ilmu tajwid. Ilmu tajwid pula ada banyak cabang. Cara pintas kita ialah jumpa guru, belajar. Kita nak tengok buku tajwid satu-satu, tak sempat kan? Nak tengok buku tajwid 1, 2, 3, nak baca semua buku, tak sempat. Jadi caranya ialah cari guru yang diyakini ilmunya, yang mampu mengajar kita. Kita terus belajarnya secara istiqamah. InsyaAllah dapat baca dengan lancar. Apa definisi baca yang dengan lancar? Dalam satu muka surat, yang pertama tidak ada kesalahan. Yang kedua ialah 5 kesalahan ke bawah. Itu saya iktibarkan sebagai lancar. Kesalahan pula kesalahan yang kecil. Lahnul khafi. Bukannya lahnu jali. Okey, itu saja saya kira. Dr. Aisyah, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tak ada, itu sajalah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik lah dan bermanfaat daripada Ustaz Dr. Abdul Hanis. Jadi kalau dekat ruangan chat ni ada 2 soalan Ustaz. Yang pertama, soalan yang pertama dia tanya daripada Muhammad Johari Abdul Kadir. Ustaz, kalau baca satu nafas untuk beberapa ayat tetapi diwakafkan, adakah ianya akan membatalkan solat? Dan soalan yang kedua, kita kira soalan penutup Saya jawab lah. satu dulu boleh? Satu dulu. Okey. Saya jawab satu dulu. Okey, Johari tanya, Ustaz, kalau baca satu nafas untuk berapa ayat tetapi diwakafkan, adakah ianya akan membatalkan solat? Maknanya dia buat saktah lah kot. Dia buat saktah Ustazah. Macam contoh yang Ustaz buat tadi tu lah, yang contoh nak kejar Okey. flight. Nak kejar flight tadi Sirat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia buat saktah, bukannya wakaf. Jadi dalam bacaan tersebut, setakat yang saya belajar, saya dengar, saya baca, dia ada 2 pandangan lah. Pandangan pertama kata ia membatalkan solat. Yang ni golongan qurra yang betul-betul fokus kepada Al-Quran dan juga ilmu berkaitan dengan pembacaan. Dia kata kalau baca tersebut batal solatnya kerana ia melanggar disiplin ilmu Fatihah, ilmu tajwid. Jadi dia langgar ilmu tajwid, sebab tajwid itu kan wajib kan. Jadi apabila dia langgar, maka dalam keadaan tersebut dia batal solat. Itu yang pertama. Saya cenderung kepada pandangan yang kedua, kalau tak tahu kita buat begitu, dimaafkan. Okay,
Kalau kita buat begitu, saya pun buat begitu sebelum ni nak laju, satu nafas je, saya pun tak wasal, tak belajar sangat masa tu. Jadi pandangan yang kedua ni yang lebih ringan, dia kata sekiranya buat saktah itu dalam solat maka tidak batal. Sekiranya tidak tahu. Tetapi kalau tahu buat juga maka dikira batal. Jadi lepas ni sila wasal. Sila sambung bacaan sebab kita nak cepat. Sekali lagi Dr. Aisyah soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua juga daripada Muhammad Johari, peserta terbaik ya pagi ni. Ustaz, mohon pandangan Ustaz bagi mereka yang merasa malu untuk membetulkan bacaan Al-Fatihah kerana takut orang kata tua dah tak tahu baca Al-Fatihah lagi. Mohon pandangan Ustaz. Jazakallahu khair. Okey, baik. Okey, jadi kalau orang yang malu nak baca Fatihah ni, saya kirakan dia malu tak bertempat lah. Dia malu tak bertempat. Okey. Malunya 17 tahun. Malunya 20 tahun. Malunya 70 tahun. Tetapi manfaat yang dia dapat tu kekal sehingga ke syurga. Boleh faham Dr. Aisyah? Dia malu Boleh. sekejap di dunia kan. Tapi kesan, implikasi dia ialah alam barzakh di dunia dan juga alam akhirat sehinggalah tiada penghujungnya. Jadi saya syorkan kepada semua yang malu tu, pergi kepada Dr. Aisyah untuk baiki Al-Fatihah ataupun kepada saya pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh baca online sahaja, Google Meet pun tak ada, Google Meet ataupun Webex pun boleh. Jadi baca jangan malu. Kalau orang kata tak reti baca, bukan tak reti baca, tetapi nak tahsin. Itu ayat yang berlapik sikit. Tahsin ni apa dia? Perbaiki. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum untuk Imam, untuk Bilal. Saya datang ni nak tahsin Fatihah sekejap. Kalau tahsin tu kan sedap namanya. Kalau saya datang nak baca Fatihah, ni tua bangka dah, tapi tak boleh baca Fatihah ke? Jadi malu lah kan. Jadinya bagi pandangan saya, pergi tapi guna kalimah tahsin itu. Jangan malu nanti sesat jalan sebab implikasinya bukan di dunia tapi dunia, alam barzakh dan juga akhirat. Jadi jangan malu. Orang lain tak kata pun. Sebab itu saya punya pelajar ramai umur 70 tahun, 60 tahun pun ada. Kemudiannya umur 55, umur 45 pun ada. Jadi tak perlu malulah. Yang malu apabila belajar secara grup. Kalau malu, sila pergi kepada personal. Banyak di luar sana tu dia menjalankan kelas yang personal. Boleh carilah insya-Allah. Okey, itu saja kot Dr. Aisyah. Lagi? Ada yang nak tanya secara direct tu, Dr. Hidayah, Nurul Hidayah, ada nak tanya soalan. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf nak tanya yang Dr. surah ayat nombor 7 tadi, siratal ladzina ada yang sebut macam na'am ta'a, dia macam letak sabdu ta'a instead of ta'a kan. Saya banyak dengar orang baca macam tu. So macam mana dari segi sifat kesalahan dia tu Ustaz? Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Dr. Noyu atas kesalahan tadi. Atas soalan tadi. Okey, baik. An'amta, dia terlalu menekan pada huruf ta. Jadi kalau kesalahan itu dia sedar dan juga dia buat, maka dia berdosa lah. Athimun, maka dia berdosa. Tetapi kalau dia tidak sedar, maka tidak berdosa lah. Kita pun tahu rufi'al qalam an salas. Hadis Nabi kata kalau diangkatkan, tidak ditulis kesalahan itu pada ketiga, antaranya ialah jahil, tidak tahu. Jadi apabila dalam keadaan jahil tersebut dimaafkan kalau tak tahu, tapi kalau tahu salah dan juga dia buat juga, maka dia dikira berdosa. Okey, satu lagi part ialah dalam keadaan dia baca salah dan juga dia tak nak belajar, maka itu dikira berdosa sebab situasi sekelilingnya orang ramai yang boleh belajar. Unless dia duduk di Zimbabwe ataupun dia duduk di Afrika Selatan. Di mana, di tempat-tempat yang terpencil, di pulau Hawaii ke kan, tak ada orang nak boleh belajar, internet pun tak ada. Jadi itu dimaafkan. Kalau dia baca banyak salah, dimaafkan. Tetapi dalam keadaan dia tu mampu, ada duit tapi tak nak belajar, baca pun satu muka surat 50 kesalahan, maka dia dikira berdosa. Dia dikira berdosa sebab dia qudrah alaih, dia bermampu untuk belajar. Okey, jenis kesalahan itu ialah kesalahan yang besar Dr. Nayu, lahnul jali, kesalahan yang besar. Siratal ladzina an'amta, dia buat ta tu tasydid kan, kesalahan yang besar sebab menambah resam dan juga merubah bacaan Al-Quran. An'amta alaihim, maka salah yang besar. Okey, kalau kesalahan yang kecil tidak mengapa sangat, tapi kalau kesalahan yang besar wajib baginya untuk
baiki. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim. Baiki. Okey. Boleh Dr. Aisyah? Itu saja lagi. Okey, ada Dr. Noyu tambah lagi. Dia tanya sah tidak solatnya Ustaz bacaan macam tu? Okey, bacaan begitu. Kalau dia tidak sedar, sekali lagi saya ulang, maka sah solat dia. Tapi dalam keadaan dia sedar, dia buat, dia tak nak belajar, maka solatnya tidak sah. Dalam keadaan dia baca salah, dia belajar, dia solat, maka itu sah. Tapi kalau dalam keadaan dia tahu baca salah, berkekalan dalam kesalahan dalam tempoh masa yang lama, maka dikira berdosa sebab dia mampu untuk belajar. Okey, boleh lagi? Okey, yang terakhirlah daripada Ahmad Nazif bin Aziz. Mendengar bacaan Al-Quran di dalam kereta atau di mana-mana, apakah fadilat atau faedahnya kepada kita, Ustaz? Okey, baik. Okey, soalan ni soalan yang baik. Jawapannya ialah wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ni dalam Al-Quran suratul A'raf tak silap saya, Allah beritahu apabila didengarkan Al-Quran kepada kamu, fastami'u, dengar, wa ansitu. Wa ansitu itu ialah senyap dan juga insaf, la'allakum turhamun, moga-moga mendapat rahmat. Jadi apabila kita dengar bacaan Quran, tidak lain tidak bukan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dengar bacaan Quran dalam keadaan keuzuran, kita akan jadi tenang. Okey, itu yang pertama, kita akan tenang. Kalau tak tenang lagi, sila baiki amalan solat kita, sila baiki hubungan dengan ibu bapa dan lain-lain. Itu yang pertama. Okey. Sebab Allah beritahu juga dalam ayat yang sama, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Cara mengingati Allah ialah dengan mendengar bacaan Al-Quran. Okey, itu yang menjadi tenang. Yang kedua ialah kita akan jadi boleh tahu kat mana cara bacaan yang betul. Berbanding dengan orang yang tak dengar. Bila orang yang tak dengar, dia tak tahu macam mana cara bacaan yang betul. Jadi kalau kita sentiasa memperdengar di kita punya telinga, kita akan tahu itu bacaan yang betul. Jadi kita cuba try bacaan seperti bacaannya. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, secara automatik apabila kita baca Quran, kita akan dapat kata roh ataupun semangat untuk orang kata sentiasa melazimi ayat-ayat Al-Quran, dan juga tidak lain tidak bukan akhir sekali mendapat ganjaran pahala hanya dengan mendengar. Al-Quran ni Cik Nazif, Dr. Nazif, tengok pun dapat pahala. 3 perkara, tengok pun dapat pahala. Jangan dengar, jangan baca, 3 perkara. Adalah hadis Nabi SAW sebut. Yang pertama ialah Kaabah. Tengok je pun dapat pahala dah. Yang kedua, orang soleh. Tengok je pun dapat pahala dah. Ada satu riwayat lain dia kata tengok ibu bapa pun dapat pahala dah. Tapi yang saya tengok, yang saya lihat, yang lebih kuat ialah tengok orang alim sudah mendapat pahala. Dan juga yang ketiga ialah tengok Al-Quran dah dapat pahala. Jadi manfaat yang kita dapat, fadilat ialah pahala. Tu tengok. Kalau kita dengar, kalau kita baca Alif Lam Mim, dalam hadis kata tidaklah aku katakan Alif Lam Mim itu satu ayat, Alif itu satu ayat, Mim Lam itu satu ayat, Mim itu satu ayat. Dan satu ayat diganda satu kalimah, satu alif itu ialah satu pahala, lam itu 2 pahala, 3 itu 1 pahala, dan juga satu huruf itu digandakan kepada 10 kali ganda. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim dah dapat 30 kali ganda. Sebab apa? Ada 3 huruf. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Dr. Aisyah, ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 11. Berapa? 11. 11. Jadi darab dengan 10. Itulah jumlah pahala kita. Okey, terima kasih. Kemudiannya Dr. Cik Asniza kata Ustaz buat klinik Al-Quran boleh. Buat tu boleh, tapi dari sudut komitmen dan juga masa lah. Komitmen dan juga masa, takut tidak termampu oleh diri yang lemah ini. Okey, itu saja. Dr. Aisyah ada lagi? Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Ustaz dan juga kepada yang bertanya, dan sedikit iklan lah Ustaz. Sebenarnya memang dah ada pun Oxford, Ustaz ada buat kelas mengaji online Oxford kan, kendalian bersama Oxford dengan Quranic Center. Oxford Quranic Center. 10 orang pengajar setakat ni. Mungkin ada siapa lagi yang berminat nak jadi guru ke, nak jadi pelajar ke, dialu-alukan lah. Boleh buka lagi Tapi ya. Dr. Aisyah, untuk sekarang ni pengambilan pelajar ditutup sebab terlalu ramai. Terlalu ramai. Jadi begitu. Sebab konsep yang saya buat ialah personal, satu persatu.
Oh, Jadi 1 memang Februari. minta maaf Dr. Aisyah ditutup untuk sementara. Lepas raya buka semula. Buka semula Baik, Okey, semula. jadi lepas ni selepas raya boleh malam Lailatul Qadar nanti kita boleh minta doa lah supaya dibuka dan kita berjaya layak lah untuk masuk kelas tu kembali kan. Jadi sedikit tambahan kalau satu huruf 10 kan. Jadi bulan Ramadan ni lebih-lebih lagi lah sama-samalah kita merebut ganjaran yang tawaran yang istimewa sekali hanya setahun kan. Dan semoga didoakan kita semua direzekikan lah sampai ke penghujung Ramadan. Jadi tanpa memanjangkan kalam, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada Dr. Hanis atas kesediaan berkongsi slot pada pagi ini, slot wacana pepal. Jadi sekian saja, segala yang baik itu daripada Allah, segala kekurangan itu daripada diri saya selaku moderator pada pagi ini. Saya tangguhlah majlis pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa Tubuh ilaik. natubu ilaik. Inna insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.